Kelibatnya sangat digeruni. Makhluk buas yang menjadi raja di dalam air juga melata di daratan. Kehebatan sang bedal memburu mangsa menjadi igawan. Sifatnya licik memerhati tanpa disedari. Hai, saya Ethel Lampai Ringgit dan anda bersama kami di Femina, sebuah rancangan yang mengupas sisi peribadi dan kerjaya personaliti wanita pilihan. Pada episod kali ini, kami membawakan profesion seorang wanita yang amat rapat dengan haiwan, khususnya buaya. Teo Ya Ching merupakan seorang pengurus di Taman Buaya Jong yang terletak kira-kira 20 minit dari Bandar Kuching, Sarawak. Sudah tentu tugas Teo memerlukan beliau memberi sepenuh dedikasi dalam memastikan pengurusan taman berjalan lancar. Jiwa wanita ini amat rapat dengan kebajikan haiwan liar yang amat memerlukan perhatian dari pelbagai aspek. Untuk pengetahuan anda juga, Taman Buaya Jong merupakan taman buaya merangkap zoo yang terbesar di Malaysia dalam penempatan buaya. Apa yang menarik lagi, di sini jugalah tersimpan tengkorak si bujang senang, seekor buaya yang membawa reputasi menggerunkan di Sarawak pada suatu masa dulu. Jadi teruskan menonton episod kali ini dan melihat sendiri bagaimana Teo Ya Ching menjalani liku-liku hidup dalam memastikan nasib haiwan-haiwan liar terbela. Semua ini hanya di Femina. Hai, saya Teo Ya Ching, pengurus Taman Buaya Jong di Siburan, Sarawak. Saya seorang bekas pelajar universiti di Taiwan dalam pengajian media dan kini saya menetap di Sarawak. Semuanya bermula apabila saya menjawab iklan jawatan kosong oleh pihak pengurusan Taman Buaya Jong. Saya sendiri tidak menyangka akan diberikan peluang oleh mereka memandangkan saya belajar dalam jurusan yang berlainan. Mungkin sudah rezeki saya untuk bekerja di sini dan saya sahut cabaran itu. Tempat ini bermula dari tahun 1963 di mana pengasasnya Encik Yong Kian Seng bertemu dengan penjual buaya dari Indonesia lalu memberi beberapa ekor buaya buat permulaan. Berkat kesungguhannya, beliau dan anak-anaknya mereka berjaya membuktikan perusahaan mereka ini tidak sia-sia. Apa yang mulanya sekadar hobi bagi mereka telah menjadi satu kebanggaan bagi negeri Sarawak. Tugas pertama saya adalah di bahagian pengurusan. Bagi seseorang seperti saya yang baru menceburi bidang zoologi, banyak masa saya gunakan untuk belajar dan bertanya dari mereka yang lebih arif dan berpengalaman dari saya. Saya bersyukur kerana dikelilingi oleh mereka yang pakar dalam bidang ini. Saya sudah lama kenal Teo sebab dia rajin. Saya rasa Teo sangat bagus. Saya rasa senang kerja dengan Teo. Dan Teo sangat ambil berat tentang haiwan. Dia sangat sukakan buaya. Bagi saya, pengalaman saya bekerja di sini memang amat berguna dalam melihat haiwan liar sebagai suatu khazanah yang perlu kita pelihara. Rugi kalau suatu hari nanti anak cucu kita tidak dapat lihat haiwan-haiwan ini jika mereka pupus. Sebab itu, tugas ini menyeronokkan dalam masa yang sama memberi peluang mendekati haiwan liar yang jarang kita lihat. Saya juga ada membuat rakaman video peristiwa-peristiwa penting sebagai arsip untuk taman ini. Pengalaman yang merakam saat telur buaya julung menetas tidak dapat saya lupakan. Kagum melihat proses kelahiran itu. Kita patut memelihara berbagai spesies buaya di negara kita kerana terdapat banyak spesies-spesies unik yang ada. Taman ini juga mengekspor buaya ke luar negara. Banyak negara telah kami tembusi seperti Jepun, Bangladesh, China, Iran dan lain-lain lagi. Dua jenis buaya yang tinggi permintaannya ialah buaya air masin dan juga buaya air tawar. Secara tidak langsung, jumlah buaya semakin banyak bukan saja di sini, malah di negara luar. Bagi mereka yang tidak pernah berkunjung ke sini, kami bukan sahaja ada penempatan buaya tapi juga berbagai spesies hidupan liar lain. Contohnya, monyet, burung, beruang matahari, musang, ular sawah, biawak dan juga rusa. Jadi, bagi pengunjung ini merupakan satu peluang yang amat bagus untuk mendekati haiwan-haiwan ini dari jarak dekat. Dalam masa yang sama, juga kita memberi peluang kepada mereka untuk melihat buaya diberi makan. Setiap hari kita ada slot yang mana mereka akan dibawa ke kolam buaya
dan juga kolam ikan Arapaima yang mana kita tahu merupakan salah satu spesies ikan air tawar terbesar di dunia. Masyarakat harus dididik untuk menyayangi haiwan, tidak kiralah haiwan itu liar atau tidak. Kita mungkin tidak memahami perangai haiwan tersebut kerana kita tidak dilatih untuk mengenali mereka. Di sini saya rasa maklumat tepat tentang mereka perlu diberikan supaya kita tidak menganggap mereka sebagai musuh. Banyak juga penempatan haiwan-haiwan ini telah diceroboh manusia atas dasar pembangunan, jadi kita juga perlu bertanggungjawab atas kebajikan mereka. Jika kita biarkan, maka akan terjadi kes-kes haiwan ini masuk ke penempatan manusia lalu dibunuh. Akta Perlindungan Haiwan Liar di negara kita perlu diperketatkan agar kita dapat memelihara kelangsungan hidup mereka. Untuk diri saya sebagai seorang wanita, saya rasa bangga diberi kepercayaan oleh pihak pengurusan dalam mentadbir taman ini. Mungkin ada pihak yang sangka kerja ini sesuai bagi kaum lelaki, tapi ini tanggapan yang salah bagi saya. Kaum wanita juga telah membuktikan keupayaan mereka dalam menjalankan berbagai pekerjaan, termasuklah kerja-kerja yang kita anggap bahaya. Setiap hari saya belajar benda baru dan ini membuka mata saya untuk meluaskan pengalaman jika saya ingin maju dalam pekerjaan yang saya lakukan. Saya harap lebih ramai wanita menceburi bidang kerja yang dianggap sukar supaya reputasi wanita terus diangkat ke peringkat lebih tinggi. Hai, anda kembali bersama kami di Femina di sesi Bold Bicara bersama Teo Ya Ching. Hai, selamat datang. Hai, Ethel. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami di sesi ini ya. Dalam sesi ini kami akan bertanyakan banyak soalan kepada Teo Okey. berkenaan dengan personaliti, kerjaya dan sebagainya. Dahulu Teo pernah belajar di Taiwan, bukan? Yes. Okey, boleh tak ceritakan tentang pengalaman ataupun sesi sewaktu pembelajaran di sana? Dari dulu memang cita-cita saya mau menyambungkan pembelajaran saya dekat luar negara. And then so saya pergi dekat Taiwan. So masa baru saya pergi ke sana, saya rasa macam lain lah dari Malaysia kan. And then kami juga kawan dengan orang Taiwan, ada juga orang Malaysia. We try our best lah to bergaul dan belajar benda yang baru. Masih ingat tak macam mana first day at work, hari pertama bekerja? Boleh ceritakan? First day memang rasa macam semua barang benda yang baru. So saya macam apa pun tidak tahulah. So banyak yang kena saya belajar. Try to mengumpulkan banyak maklumat tentang binatang. Untuk first saya sendiri pun belajar. Second untuk farm jugalah. First memang belajar macam computer system. Macam mana informasi lah yang Taman Buaya ini. I see. Juga turut membantu Jongkol Kedah Farm untuk memberitahukan kepada orang luar tentang macam mempromosikan lah melalui media sosial. Yes. Okey, baik-baik. Bagaimanakah penerimaan suami terhadap kerjaya dan tugas anda? Suami saya memang menyokong lah apa yang saya buat, tapi cuma dia larang saya buat kerja yang bahaya saja. Contohnya memegang buaya. Buaya, yes. Tapi saya rasa amat bertuah jugalah sebab tiap-tiap hari kan saya kongsi dengan dia macam ada apa yang interesting, menarik happen di dalam Jongkol Kedah Farm. Boleh kongsikan kata-kata semangat ataupun sokongan yang suami selalu berikan? Kalau rasa sedih ke? Dia selalu cakap, just be yourself lah. Buat apa yang kamu rasa sepatutnya, yang betul. So, then you boleh. Ya, as long as you enjoy. Yes. Boleh ceritakan pengalaman yang tidak dapat dilupakan? Ada satu kali, ada itu buaya, dia sudah mati tapi belum dapat dikuburkan. So the next day, itu buaya meletup. Meletup? Yes. Kenapa dia boleh meletup? Sebab dalam badan dia memang ada
reaksi kimia lah. So dia ada gas kan. So lepas tu dia meletup, itu bau sampai the whole farm is sangat berbau lah. Boleh saya tahu berapa lama? Dia memang 1 hari. 1 hari. Dan macam mana anda membersihkan ataupun So our team, rakan sekerja saya, dia memang kena kuburkan itu buaya lah. Then clear semua bangkai-bangkai. adakah itu perkara yang normal ataupun sesuatu yang baru berlaku yang jarang sekali? Dia kira normal juga, tapi biasa masa kita nampak ada buaya mati memang kubur terus. Tidak ada tunggu 1 hari. Untuk mengelakkan perkara tersebut berlaku. Yes. Menarik, itu merupakan satu informasi yang baru saya pelajari hari ini. Apakah haiwan yang paling anda geruni? Actually saya takut dengan buaya, you tahu tak? Takut buaya tapi kerja dengan buaya. Yes. Macam mana tu? Tapi saya yang takut yang buaya yang besar lah. Sebab buaya memang binatang yang ganas kan. So kalau you terlalu dekat pun dia tetap akan serang. Dia tak kira siapa kamu. Saya dengar pun saya takut sekarang ni. Pernah tak berdepan dengan buaya tersebut secara face to face? Tidak pernah. Ataupun mungkin dia kena ikat ke? Tapi Yes, ada. perhati daripada jauh. Ya, perhati dari yang sudah ikat memang ada. Semestinya sebenarnya buaya ni adalah binatang yang sangat buas, kita tahu. Adakah mereka ni jenis yang kalau kita tengok je daripada jauh, mereka terus Tidak, dia memang memerhatikan dulu. So dia tunggu bila ada chance dia attack. itulah sifat mereka, suka memerhati, diam-diam. Ada masanya dia akan serang. Tadi buaya adalah haiwan yang paling digeruni. Yang paling digemari pula, kegemaran? Actually semua binatang yang comel saya suka. Yang comel. So macam for example dalam farm ini kan memang banyak macam ayam yang baru lahir kan, macam for example guinea pig kan yang baru lahir. So saya suka tengok juga. Yang kecil-kecil lah. Yes. Seperti squirrel. Yes. Sangat comel. Sangat bertuah ya menjadi Teo sebab setiap hari melihat haiwan yang digemari, bekerja dengan haiwan. It's very fun. 5 tahun dari sekarang, di manakah anda melihat diri anda dari segi kerjaya dan juga kehidupan? Saya memang ini mau ada kemajuan lah, tidak kira dari kerjaya ke dari kehidupan. Saya berharap lah agar farm ini dapat macam upgrade juga, because we want kami mau ini tempat macam jadi lagi potential untuk like international. Yes. Dan juga berharap agar ramai orang daripada luar negara kita Yes. tahu tentang Crocodile Farm ini. Tidak kira dari macam segi pelancongan atau macam pendidikan, mereka boleh belajar tentang binatang. So we want to protect our environment lah. Dan juga menjaga ekosistem kita ya. Yeah. Dan sudah pasti saya percaya ramai pelajar dan juga orang yang belajar di universiti, mungkin pihak yang melakukan tesis dan sebagainya datang ke Jom Crocodile Farm. Yes, kadang-kadang kita boleh atur, kalau dapat atur, kita memang atur untuk macam penerangan untuk mereka, untuk bagi mereka tahu apa spesies yang memang dia terancam. So kita boleh protect dan selamatkan spesies inilah. Dan Tio juga tentu ada mempelajari tentang haiwan-haiwan juga ya, Yes. khususnya buaya. Okey, kami juga berharap dapat menjalankan research tentang buaya jejulung, sebab ini spesies dia memang yang paling kurang orang tahu sifat dia. Apakah nama buaya itu tadi? Jejulung. Jejurong. Satu nama yang unik ya. Sebab haiwan semua ini ciptaan Tuhan yang dianugerahkan. So kita jangan sia-siakan semua benda inilah. Ya, dan kita memastikan agar mereka terpelihara. Yes. Terima kasih Tio kerana sudi bersama kami dalam sesi temu bual ini. Terima kasih Ethel juga menjemput saya dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Memang seronoklah sebenarnya sesi temu bual kita ni. And then saya dapat nampak yang Tio ni seorang yang tangkas dalam memahami sesuatu perkara. Terima kasih lagi sekali ya. Okay, thank you. See you, Ethel. Kita jumpa lagi selepas ini.
Maka bermulalah cabaran saya untuk kali ini. Jadi Tio, apakah cabaran yang akan kita lakukan? Cabaran hari ini kita di sini. Today we are going to checking and mandikan buaya ini. Okay. Okay, first kita tengok dulu mata dia. Mata dia ada apa macam barang lain masuk kah? Aha, benda asing. Okay. Benda asing. And then tangan dia sama juga, tangan, kaki. Biasa kita akan tengok macam ada kutu kah, apa kah? Oh, ada kutu juga ya? Kadang-kadang ada. Kalau dilihat lah, tapi kalau ini simpan dalam nursery tidak. Biasanya tidak lah. Okay, and then lepas ini kita mau mandikan dia. Mandikan ya? Okay, untuk bersihkan buaya ni actually senang saja. You just pakai satu berus and then gosok saja mana yang kotor. Seperti memberus gigi. Ya. And then kalau kadang-kadang matanya ada sikit sisa-sisa, dia just slow lah. Gently saja. Ya, gently. Kalau guna tangan boleh? Boleh. Adakah Tio menggunakan sabun kadang-kadang untuk membersihkan? Tidak. Tidak perlu sabun ya? Tidak perlu. Okay, now Ether, you try to do it lah. Okay, sure. So where can I put this little buddy? Here. Inside. Oh, inside here. It's okay. There you go. Okay. Dan giliran saya untuk bersihkan yang lebih besar ini. She's a little chubby. This one is because she just have a lunch. Oh, have lunch. Apa yang diberikan kepada mereka untuk Ayam. lunch? Ayam. Yang sudah dimasak atau belum dimasak? Belum dimasak, mentah. Memang makanan mereka ya yang Yes. mentah. Yang ini berapa umurnya? Ini agak-agak 1 tahun. 1 tahun. Okey. Yang kecil ini pula? Ini 5 bulan. 5 bulan. Duduk diam, dia suka. Macam dalam dia pergi spa. Enjoy. Enjoy. Mereka boleh jinak ya, sangat jinak Yes. sebenarnya. Sewaktu mereka bayi. Am I doing it right? Yes, you're doing great. Oh, kita tukar berus yang lebih kasar. Just little fingers. Pukul berapakah feeding time mereka? Maybe 3 o'clock. 3 o'clock Yes. begitu ya. Maka selesai sudah sesi kita membersihkan buaya, memberikan buaya-buaya kita mandi. Jadi Tio, apakah tugasan saya selepas ini, cabaran yang seterusnya? Okay, lepas kita membersihkan buaya ini, kita ada cabaran yang lagi besar. Baiklah, saya rasa saya sudah bersedia kot. Okay. Hai. Jadi, apakah yang perlu saya lakukan? Okay, ini saya mau ajar cara memegang buaya yang betul. Baik. Okay, satu tangan di leher dia. Okey, okey, letakkan tangan di bahagian leher. Yes, satu lagi di belakang. Di sini. Belakang. Okay. Di sebelah ya. Sini. Macam ini. Okey, baik. Oh, jadi inilah cara yang betul untuk memegang anak buaya. Yes. Ni buaya agak-agak 3 tahun kan, kadang-kadang kita ada buat sesi memegang buaya dan mengambil gambar dengan buaya ini. Ada sesi fotografi dengan buaya dan akan mengajar mereka macam mana memegang buaya dengan betul. Yes. Okey, sekarang kita pergi meninjau buaya yang lagi besar. Lagi besar daripada ni? Yes. Okey. Let's Jom. go.
tak buaya-buaya ni dia bergaduh untuk mendapatkan makanan tersebut? Tidak, biasa tidak lah. Tapi kalau dia musim mengawan, dia memang bergaduh. Kecuali feeding yang biasa ini, kami orang ada feeding lain lah, tapi bukan buat show. Kalau dia lapar, dia akan pergi merampas itu makanan. So dia sehari dia makan 2 kali. Oh, 2 kali sehari. Dan menu yang sama, ayam ya? Yes. Nampaknya itu makanan kegemaran mereka di sini. Yes. Pernah tak haiwan-haiwan ini dibawa untuk check up ke? Jarang. Sebab buaya ni dia jarang sakit juga. Mereka tahan lasak ya? Yes. Agak-agaknya dalam berapa banyak ayam yang diberikan? Biasanya 2 beg besar lah. Oh, 2 beg besar. Kalau bukan untuk show, mereka akan beri makan secara biasa saja ya? Yes. Kalau untuk show, mereka akan gantung-gantung di atas Yes. tali. Wow. Oh. There you go. Cannot. Dia memang really know the cue asalkan dia bunyikan. Yes, dia sudah lama sini. Ada makanan lain ke yang dia akan diberikan selain daripada ayam? Ya, kadang-kadang kita bagi ikan. Ikan. So dia punya menu boleh tukar-tukar. Akan bertukar-tukar ya? Yes. Mereka nampaknya sangat laju kalau di dalam air. Yes. Tapi kalau di darat dia perlahan sikit. Yes. Dia berenang. Itu dia. Yes. Berapa ramai yang dibenarkan untuk berdiri di atas ruang tersebut? Itu pondok sana. Pondok tu. Ya. Pondok tu cuma 2 orang dibenarkan. Dan sekarang kita menunggu buaya yang lain. Selalunya berapa lamakah sesi feeding time ini? Setengah jam untuk 1 sesi. Dia ada sesi feeding lain. Mungkin binatang lain. Ini untuk show saja. I see. Tapi kalau feeding dia ada masa lain. Wow, sungguh menakjubkan. Maka berakhirlah tugasan saya buat kali ini. Terima kasih Tio atas segalanya dan juga membawa saya berjalan-jalan mengelilingi tempat ini. Terima kasih Ethel. Kita juga berharap agar masyarakat dia akan lebih prihatin terhadap binatang liar, terutamanya buaya. Kita sentiasa mengambil remeh perkara atau benda yang berada di depan mata kita. Mungkin itu kerana kita beranggapan yang ianya hanya kekal begitu selama-lamanya. Tapi tidak dengan hidupan liar atau makhluk bernyawa lain. Jika kita tidak menjaga atau memelihara mereka, pastinya habitat kehidupan itu akan terancam. Malah mungkin juga akan pupus. Wanita berani seperti Teo Hia Ching mengambil inisiatif itu dengan mempersiapkan dirinya dengan ilmu yang diperlukannya dalam memartabatkan haiwan-haiwan liar. Walaupun apa yang dipelajari ketika di pusat pengajian tinggi berbeza sekali dengan kerjayanya sekarang, itu tidak menjadi halangan untuknya menempatkan diri dalam satu profesion yang agak unik dan menyeronokkan. Dalam hidup ini, kita kadang-kala dipersembahkan dengan pilihan yang kita sendiri tidak menyangka akan membuka peluang kita dalam kerjaya serba baru. Apa yang penting, peluang itu perlu direbut dan dilihat pada nilai tambah yang boleh diberi dalam memperbaiki diri seseorang. Bagi kaum wanita, sehebat mana cabaran itu sekalipun, kita perlu buktikan yang tiada yang mustahil. Tekad serta azam yang tinggi boleh memberikan anjakan kepada perubahan mentaliti dan juga daya saing dalam mencapai impian itu. Sekian sahaja buat kali ini. Bertemu lagi kita di edisi Femina yang seterusnya. Jumpa lagi. Bye.